saya akan menjelaskan tentang asas kepada penulisan esei sejarah, iaitu Kertas Kerja Khusus 9404. Jadi sangat penting untuk kita memahami apa sebenarnya yang dikatakan sebagai esei sejarah dan apakah perkara-perkara penting yang mesti ada dalam sesebuah esei sejarah itu. Okey, itu yang cuba saya terangkan pada hari ini. Pertama sekali para pelajar, kita mesti memahami apa yang dikatakan sebagai sejarah. Ini sebab kita nak menulis sebuah esei, iaitu esei sejarah. Jadi kita kena faham apa yang dikatakan sejarah itu. Jadi kita ulang kaji bersama-sama. Pertama sekali dari segi definisi sejarah. Sejarah berasaskan kepada 4 definisi yang boleh kita lihat. Pertama, dari segi perkataan Arab yang bermaksud sajaratun, iaitu bermaksud pokok ataupun pohon. Yang itu merujuk kepada salsilah ataupun riwayat, keturunan dan juga asal usul. Itu dikatakan sebagai sejarah. Yang kedua, mengikut Herodotus, sejarah itu adalah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Jadi dalam kita menulis esei, kita akan menceritakan tentang sesuatu, cerita-cerita tentang tokoh, tentang tempat, tentang ekonomi sesuatu tempat, tentang aktiviti sukan di suatu tempat. Jadi kita perlu memahami apa yang dikatakan sejarah itu. Yang ketiga, seperti yang dikatakan oleh ahli sejarah Islam, itu Ibn Khaldun, sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia, tentang perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Jadi inilah antara perkara penting yang kita boleh masukkan dalam proposal kita, yang kita katakan sebagai persoalan kajian. Jadi persoalan itu yang kita mesti jelaskan dalam esei nanti. Ini sebagai dapatan kepada kajian yang kita buat. Dan satu lagi definisi oleh sejarawan tempatan, itu Muhammad Yusuf Ibrahim, mengatakan sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa itu. Sebab itu, bila kita menulis esei sejarah, dia berbeza dengan esei bahasa Melayu, esei kerajaan ataupun esei yang lain, sebab kita berasaskan kepada sumbernya, iaitu bukti. Untuk menjelaskan sesuatu fakta, kita mesti ada bukti. Itu dikatakan sebab yang mesti kita jelaskan. Ini sebab kita nak menjawab, menghuraikan persoalan ataupun permasalahan kajian dalam proposal kajian kita. Dan itu yang saya katakan tadi sebagai dapatan kajian. Jadi kita perlu menjelaskan apa yang dikatakan sebagai fakta dan huraian itu mesti berdasarkan kepada sumber mana. Sama ada sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber lisan untuk menguatkan esei yang kita tulis. Ini supaya dia merupakan satu esei sejarah. Jadi perkara-perkara ini penting. Jadi sejarah itu berasaskan kepada bukti, iaitu evidence yang perlu kita kumpulkan dan perlu kita nyatakan dalam esei yang kita letakkan di bahagian akhir esei kita, iaitu nota hujung. Ini di bahagian nota hujung. Dan setiap apa yang kita gunakan itu, kita akan senaraikan dalam satu senarai yang dipanggil bibliografi. Jadi semua itu berguna daripada bukti yang kita perolehi, sama ada daripada sumber pertama ataupun sumber kedua ataupun sumber lisan, dan kita letakkan dalam kategori tertentu yang kita nyatakan dalam bentuk bibliografi, dan kita tulis dalam esei dalam muka surat berapa, tajuk siapa pengarangnya, siapa yang kita temu ramah misalnya. Semua itu kita nyatakan di bahagian nota hujung ataupun nota kaki. Tapi biasanya kita menggunakan nota hujung. Itu perkara yang penting. Jadi kita kena memaham, kalau kita faham tentang definisi sejarah ini, jadi bila kita menulis esei, sebab itu kita menulis esei itu berasaskan kepada prinsip sejarah. Sebab kita adalah student of history ataupun pelajar sejarah. Jadi kita mesti menulis esei sejarah kita berasaskan metod ataupun kaedah penyelidikan yang bersifat sejarah. Jadi bila kita nak memahami secara umumnya tentang erti sejarah itu sendiri, jadi kita membolehkan kita memahami dan mempelajari tentang diri kita sendiri, memahami tentang keluarga kita, masyarakat kita, dan juga peringkat-peringkat pentadbiran itu, daripada kampung, mungkin daerah, negeri, negara ataupun antarabangsa. Itu perkara penting yang kita panggil sebagai geographical, untuk memahami latar belakang kajian yang kita hendak lakukan. Jadi perkara ini penting. Ini sebagai asas kepada penulisan sesuatu esei sejarah.